Taubat ni dia ada rukun dia. Pertama, mesti tinggalkan perkara yang kita buat. Kita nak taubat. Nak taubat apa? Nak taubat daripada minum arak. So, mesti tinggalkan perbuatan minum arak. Mesti tinggal dulu. Dia tak boleh. Orang taubat sambil minum. Sebenarnya saya nak taubat daripada minum arak ni. Tu Haji minum lagi tu. Yalah, minum-minum juga. Taubat dalam jiwa. No, tak boleh. Satu orang tidak dinamakan sebagai taubat, melainkan setelah apabila dia meninggalkan perbuatan tu. Meninggalkan perbuatan dosa tu. Itu pertama. Yang kedua rukun taubat. Setelah dia tinggalkan perbuatan tu, dia mesti menyesal dengan apa yang dia buat. Dia menyesal dengan perbuatan dosa yang dia nak taubat tu. Dia minum arak. Lepas tu dia nak taubat. Dia kata, wahai Tuhan, aku nak taubat. So, pertama syarat dia mesti tinggalkan. Rukun taubat mesti tinggalkan perbuatan tu. Tinggal. Jangan minum lagi. Tinggalkan terus. Lepas tu mesti menyesal. Aku ni menyesal betul lah minum arak. Dia tak boleh satu orang taubat, tinggalkan perbuatan minum arak, tapi dalam masa yang sama dia berbangga. Aku walaupun aku dah minum arak, aku dah taubat, tapi aku bangga sungguh dapat minum hari tu. Bukan calang-calang punya, bukan kaleng-kaleng punya aku minum. Aku minum yang paling mahal punya. Aku minum apa? Apa ni, saya pun tak tahulah jenama-jenama brand-brand yang mahal ni kan. Aku minum arak yang paling mahal punya. Champagne. Satu botol $300 punya. Jadi itulah satu pengalaman yang paling bernilai. Kalau disebut macam tu, dia tidak dinamakan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Dia tak dinamakan taubat dengan sebenar-benar taubat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, para ulama dulu, para ulama sekarang lah, mereka tidak suka golongan artis yang dah bertaubat ni untuk menceritakan semula sejarah hidup mereka yang dalam keadaan sebelum taubat dalam keadaan berbangga. Dalam keadaan berbangga-bangga dengan apa yang mereka lakukan. Kerana itu menafikan taubat. Taubat mesti ada menyesal. Kalau dia cerita kisah hidup dia dalam keadaan menyesal tu tak apa. Kerana ada timbul sesalan. Dulu saya teruk tuan-tuan. Itu pun tidak digalakkan kerana membuka aib sendiri. Dibenarkan jika ada keperluan yang sangat-sangat membenarkan untuk dia cerita. Kalau tidak dia cerita umum sudah. Tapi kalau terpaksa untuk cerita, katalah dia nak nasihat satu orang, dia nak nasihat kawan dia, saya dulu pun pernah buat benda yang sama tapi saya dah bertaubat dah. Kan, saya dah bertaubat dah. Maka saya bagi tahu pada awak, janganlah mengulangi kesilapan yang saya buat. So itu ada konotasi ataupun adalah kita nampak sesalan daripada dosa yang dia buat. Tapi kalau dia nak nasihat kawan dia, dia kata, kau buat benda ni? Tak ada, aku dulu lagi dahsyat. Aku dulu siap apa ni macam-macam aku buat dosa. Lagi best. So kalau macam tu dia tak dinamakan taubat dengan sebenar-benar taubat. Dia mesti ada yang pertama tinggalkan dosa, yang kedua menyesal, yang ketiga azam tak mau ulangi semula. Dia mesti ada azam. Kalau satu orang dalam masa yang sama dia bertaubat tapi dia kata saya ni menyesal ustaz dengan apa yang saya buat, dalam masa yang sama saya tinggalkan dah perbuatan taubat ni tapi insya-Allah esok saya nak buat balik. Kalau ada rancangan dia untuk mengulangi semula perkara yang dia apa ni kita panggil dia tinggalkan atau perkara taubat tersebut, dia ada rancangan untuk ulang semula, maka dia tak dinamakan taubat dengan sebenar-benar taubat. Dia tak dinamakan taubat dengan sebenar-benar taubat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam isu ni saya anggap para ulama meletakkan apa ni satu garis panduan yang sangat komprehensif bagi orang yang nak bertaubat daripada dosa. Pertama, dosa tu sendiri mesti ditinggalkan. Kemudian perasaan sesalan. Kerana orang yang beriman sifat dia apabila berdosa, dia akan menyesal. Dan dia mesti ada azam untuk tidak melakukan semula perbuatan yang telah dia buat. Maka taubat ni dengan syarat yang ulama letak ni, dengan rukun yang ulama letak ni, dia merangkumi masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Apa maksudnya? Masa lalu dia tinggal apa ni, dia masa lalu dia menyesal dengan apa yang dia dah buat. Dia menyesal untuk masa yang lalu yang dia dah buat. Okey. Kemudian masa sekarang dia tinggalkan terus perbuatan dia. Sambil dia menyesal juga dengan apa yang telah berlalu. Dan masa akan datang dia azam tak mau buat lagi untuk masa akan datang. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya beranggapan dalam isu ni apa ni syarat ni sangat
komprehensif, ya. Syarat ni sangat komprehensif. Jadi itu kalau dosa dengan manusia, ya. Kalau dosa dengan Tuhan. Kalau dosa dengan manusia, bagaimana? Okey. Kalau dosa dengan manusia, bagaimana? Kalau dosa dengan manusia sama juga syaratnya, cuma perlu tambah satu lagi. Kalau dengan Tuhan tadi 3 rukun, kalau dengan dosa dengan manusia perlu tambah satu lagi. Apa dia? Dia perlu minta halal ataupun memulangkan semula benda yang dia telah ambil daripada orang secara zalim. Kalau satu orang ni dia berdosa dengan satu orang bila dia mencuri harta orang tu. Okey. Bila dia curi harta orang tu, maka dia perlu untuk menyesal, dia perlu untuk tinggalkan perbuatan tu serta-merta, dia perlu menyesal dengan apa yang dia buat, dia perlu azam tak mau buat lagi, dan dalam masa yang sama dia perlu pulangkan semula apa yang dia dah ambil pada orang tu kalau benda tu masih ada. Okey. Kalau benda tu dah tak ada, dia perlu ganti. Dia perlu bayar ganti rugi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya lihat perkataan taubat ni kata Imam Nawawi. Kita tengok dalam kitab kita. Dalam Imam Nawawi kata, at-taubatu wajibatun min kulli dhan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainal ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathata syurut. Ahaduha ay yuqli'a 'anil ma'siyah, wathani ay yandama 'ala fi'liha, wathalithu ay ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Para ulama mengatakan, Imam Nawawi sebut, para ulama mengatakan taubat ini wajib daripada setiap dosa. Jika maksiat di antara hamba dan Allah, jika maksiat itu adalah dosa di antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, tidak ada kaitan dengan hak manusia, maka perlu ada 3 syarat. Tiga syarat. Yang pertama, hendaklah dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, hendaklah dia menyesal dengan apa yang dilakukan, yang dia buat, dosa yang dia buat. Dan yang ketiga, hendaklah dia berazam untuk tidak kembali kepadanya selama-lamanya. Itu kalau dosa dengan Tuhan. Imam Nawawi kata, fa in fuqida ahadu thalathah lam tasihha taubatuhu. Kalau hilang salah satu daripada 3 ini, 3 rukun ni, maka tidak sah taubatnya. Seperti mana yang saya telah huraikan tadi. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'ah. Manakala jika taubat tersebut dosa tersebut dilakukan dengan manusia. Dilakukan dengan manusia, maka dia mengatakan fa syurutuha arba'ah. Okey? Syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. Baik. Hadhihi thalatha wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Syarat dia 3 yang sebelum tadi, sama macam syarat dosa dengan Tuhan, dan tambah satu lagi, dia mesti melepaskan dirinya daripada hak orang yang dia berdosa dengannya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilai. Kalau hak tersebut berbentuk harta, dia mesti kembalikan. Wa in kana hadba qadhfin wa nahwahu makanahu minhu. Kalau dia ni ada tuduh orang apa semua, dia mesti minta halal. Tuduh orang zina apa semua, dia mesti serah diri untuk dilaksanakan hukuman. Au talaba afwahu, ataupun dia minta maaf. Kalau dia dimaafkan, okey. Kalau tak, dia mesti dikenakan hukuman. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jika taubat dosa tersebut berbentuk umpatan, maka hendaklah dia minta halal daripada orang tersebut. Ini mazhab Syafi'i. Saya sebut ni mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, sesiapa yang umpat orang, sesiapa yang mengumpat orang, sesiapa yang pernah kutuk orang dalam keadaan dia tak sedar, dia mesti minta halal dekat orang tu. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena sebut satu-satu. Katalah saya ni ada dosa dengan Abang Rosman, contohlah. Saya pernah mengumpat Abang Rosman di belakang dia. Ini contohlah, kan.
Tapi saya tak pernah kutuk Abang Rosman, Abang Munir ni semua bagus-bagus ni kan. Orang-orang soleh ni, ahli syurga semua ni. Tapi contohlah, contoh saya ada buat masalah. Bila saya nak minta maaf, mazhab Syafi'i kata, saya mesti sebut satu-satu. Saya pergi kat Abang Rosman, saya kata, Abang Rosman, saya ni banyak dosa dengan abang. Saya ada kutuk abang dulu. Saya kena sebut satu-satu. Pertama, saya kutuk Abang Rosman ni macam ni. Yang kedua, saya kutuk macam ni. Yang ketiga, saya kutuk macam ni. Yang keempat, saya kutuk macam ni. Jadi saya minta maaf lah. Kenapa mazhab Syafi'i kata macam tu? Mesti sebut satu-satu. Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata, kerana orang yang diumpat ni, dia mungkin memaafkan satu jenis umpatan dan tidak memaafkan jenis umpatan yang lain. Sebab tu kena sebut satu-satu. Contoh, saya kata Abang Rosman ni tua. Abang Rosman tak apalah, yang tu okeylah, saya memang tua pun. Tapi saya kata Abang Rosman macam ni pula. Kau kata aku macam tu kan? Yang ni aku tak maafkan. So kalau tak maafkan, masalah kita. Saya akan jadi masalah. Kan? Satu orang kita kutuk, kita alah dia tu bukan apa? Gelap, macam mamak, hidung besar. Apa? Orang kata kat saya lah. Lagi besar, macam mana besar mulut dia, macam tu lah besar hidung dia. So orang minta maaf kat saya. Orang kata saya kutuk orang macam-macam. Saya kata, awak kutuk apa kat saya? Muka macam mamak. Saya kata, okey, tu saya maafkan lah. Memang betul pun. Gelap. Okey, itu saya maafkan. Hidung besar. Besar mana mulut, besar itulah hidung awak. Yang ni saya tak maafkan. Yang ni clear. Memang saya tak maafkan. Bila tak maafkan, tak lepas. Ni mazhab Syafi'i. Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i kena sebut satu-satu. Manakala pendapat mazhab Hambali, mereka mengatakan, apabila kita umpat orang, bila kita mengumpat orang, kita tahu yang orang yang kita umpat tu tak tahu pun umpatan kita. Kan? Dia tak tahu. Sebab kita kutuk dia belakang-belakang. Bila kita nak minta maaf, adakah perlu kita cakap kat dia seperti mana yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i? Mazhab Hambali kata, tidak wajib untuk kita menyatakan kepada dia yang kita pernah umpat dia. Kerana dia tak tahu. As long as dia tak tahu, tak perlu bagi tahu. Sebaliknya, cara untuk minta maaf kepada dia adalah dengan kita beristighfar kepada Allah untuk dia. Maksudnya kalau kita nak minta ampun daripada dosa umpat yang orang tak tahu, kita umpat dia, kita kata, Ya Allah, kita doa kepada dia, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa dia. Ya Allah, ampunkanlah segala kesilapan dia sebagai balasan atas dosa aku mengumpat diri dia. Cukup. Kenapa? Mazhab Hambali kata, kerana yang pertama dia tak tahu. So dia tak tahu, tidak mengganggu perasaan dia. Kita umpat dia tak tahu, tak mengganggu perasaan dia. Dan bila kita istighfar untuk dia, Nabi sebut dalam hadis, sesiapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan dia tak tahu, malaikat akan doakan juga bagi pihak kita. So bila kita doa, Allah Ta'ala ampunkan dia, moga-moga malaikat akan aminkan dan akan doakan untuk kita juga. Kita juga akan dapat kemaafan yang sama. Dan kita juga perlu untuk pergi tempat di mana yang kita pernah umpat dia, sebutkan kebaikan dia pula kepada orang lain. Supaya kebaikan dia yang kita sebut tu dapat memadam keburukan yang pernah kita cerita tentang dia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam bab ni, dalam bab mengumpat manusia yang biasa kita buat, orang Malaysia sekarang kita tak panggil mengumpat dah, kita panggil membawang. Membawang ni maksudnya ini yang biasa dilakukan oleh makcik-makcik bawang ketika mana mereka kupas bawang nak kenduri, akan ada gosip-gosip. Jadi makcik-makcik bawang ni, kalau mereka terkutuk orang, terumpat orang dalam keadaan mereka tidak memberitahu kepada orang yang mereka umpat, nak minta maaf, ikut mazhab Hambali tidak perlu bagi tahu satu-satu. Kerana mazhab Hambali kata dia tak tahu pertama, yang kedua kalau bagi tahu mungkin akan mengeruhkan hubungan ukhuwah. Asal elok-elok, lepas tu terus jadi bergaduh. Asal elok-elok, terus jadi kecil hati. Maka cukup hanya sekadar kita istighfar kepada Allah untuk orang yang kita kutuk dan sebutkan kebaikan dia supaya kebaikan dia tu dapat memadam keburukan yang pernah kita cerita tentang dia. Dan saya yakin dan percaya dalam bab ni, jemaah-jemaah, terutama kawan-kawan saya daripada Melbourne, dalam bab ni, semua nak tukar mazhab Hambali. Kan? Walaupun dalam bab lain nak ikut Syafi'i, tapi bab keempat ni nampak mazhab Hambali macam senang juga ni.
So kita tukar alhamdulillah. Tak perlu minta maaf, hanya just istighfar selagi mana dia tak tahu. Tapi itu sebenarnya bagi saya lebih mudah untuk melepaskan diri daripada dosa mengumpat yang kita mengumpat orang dan kita tak tahu, dan kita tak mengeruhkan hubungan ukhuwah sesama kita dan juga kawan-kawan kita. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam Nawawi, wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub, dan wajib seseorang ini yang berdosa untuk bertaubat daripada keseluruhan dosa. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dhalika dhanb wa baqiya 'alayhi al-baqi. Dan mengikut pendapat ulama yang pendapat ulama yang betul, Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kalau satu orang ni dia ada banyak dosa, dia hanya nak bertaubat daripada sebahagian dosa dia, maka taubat dia dikira sah. Katalah satu orang kawan kita, saudara kita se-Islam, dia ni ada dosa banyak. Dia minum arak, dia berjudi, dia berzina. Na'udzubillah. Sebagai contoh, dia minum arak, dia berjudi, dia berzina. Lepas tu satu hari dia kata, saya ni ustaz, saya nak taubatlah ustaz. Saya nak taubat daripada berzina dan berjudi. Minum arak ni saya nak tangguh lo taubatnya, saya nak minum lagi. Sah tak taubat dia? Sah. Kalau cukup rukun, taubat dikira sah. Cuma yang diampun cuma 2 dosa tu je lah. Yang diampun cuma dosa yang dia taubat je lah, 2 je lah. Dosa zina dan juga dosa judi. Manakala minum arak kekal pada dia. Tidak boleh. Tidak boleh untuk diampunkan, melainkan mesti dia kena taubat juga daripada dosa itu dengan rukun yang telah saya bincangkan tadi ataupun telah saya sebutkan tadi. Ini luahnya rahmat Allah ni kepada manusia. Dalam bab taubat ni pun boleh ambil separuh-separuh. Maksudnya kalau orang tu dia kata saya ni dah tahu diri saya ustaz, dalam bab minum arak ni memang saya tak boleh nak taubat, saya akan minum juga. Yang lain tu saya boleh taubat. Tak apa. Lebih baik dia bertaubat sebahagian daripada dia tak taubat langsung. Kalau boleh taubat semua bagus. Tapi kalau tak boleh, taubatlah sebahagian daripada tak taubat langsung. Daripada tak taubat langsung. Baik. Waqad tadaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Terlalu banyak dalil daripada kitab, daripada sunnah, daripada ijma' ulama yang mengatakan kewajipan bertaubat. Taubat ni wajib. Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah keseluruhannya wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kamu berjaya. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata mintalah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Maksud nasuha? Nasuha berasal daripada perkataan nasaha. Nasaha maksudnya tapis. Purify. Please make a repentance. Purify repentance. Maksudnya taubat yang bersih, taubat yang tidak ada kotoran padanya. Maksud bila kita kata taubat nasuha, taubat yang bersih, taubat yang pure. Taubat yang betul-betul suci, yang kamu nak menyucikan dosa kamu daripada kesalahan yang kamu lakukan.